أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. صدق الله العظيم. Yang saya hormati tuan-tuan timbalan, tuan-tuan imam, barisan ahli atau kuasa masjid, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan guru, tetamu-tetamu Allah yang dapat hadir bersama saya pada malam ini. Terima kasih pada bahagian dakwah, khususnya pada tuan imam kita yang telah masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan ataupun berkongsi dalam bulan yang mulia ini. Tidak bukan untuk memperingatkan diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk kita beramal sebaik mungkin. Sudah berapa hari kita menjalani ibadah puasa? 11, ya ke? Itu kan raya cepat tu. Baru 8 dia kata 11, ya? Jadi begitulah maksud saya. Masa yang pantas berlalu, kita tak dapat ambil lagi dah. Kita sudah melalui 8 hari, 9 hari, ya tak? Kita dah dapat bertarawih bersama imam. Jadi masa yang kita dah buat tu, kita tak boleh ambil balik. Ditakdirkan mereka yang tak sempat bersembahyang tarawih dah seminggu lebih yang lalu, dia tak boleh qada. Aku rugilah tak sempat, tak boleh qada. Itulah yang dia katakan keistimewaan bulan Ramadan. Kita membuat amalan bukan setakat beramal dalam bulan Ramadan. Kita menggandakan amalan yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukannya. Dan ditanyalah kepada tuan-tuan yang diberi kesempatan oleh Allah SWT supaya kita sama-sama beribadah, melebihkan ibadah kita, amalan kita daripada masa tahun bulan-bulan yang lain. Apatah lagi, kita tak tahu umur kita sama ada sampai kepada tahun akan datang ataupun tidak. Tosakan kepada tahun akan datang, besok lusa pun kita tak tahu. Petang tadi saya dikabarkan ada ahli qaryah, ya, di Jogja tu meninggal. Maksudnya tiap-tiap hari, tak kira Ramadan tak Ramadan, orang akan dijemput oleh Allah SWT. Walaupun kita berdoa, tuan-tuan berdoa, sahabat kita berdoa, hatta tuan-tuan guru kita berdoa, Allahumma bariklah untuk bulan Rajab, ya, bulan Syaban. Kemudian kita minta pada Ramadan. Imam tadi berdoa juga minta sampai kepada malam Lailatul Qadar. Kita tak jamin. Siapa boleh jamin? Berdasar itulah yang Allah memberitahu kepada kita semasa Allah memberikan kesempatan kepada kita, semasa Allah kasih sayang kepada kita, semasa Allah beri rahmat kepada kita, masa itulah kita ambil peluang. Kalau kita dah sakit, terlantar di atas katil, kita tak mampu untuk melakukan ibadah sesempurna ini. Kita nak berdiri tegak, walaupun imam membaca dengan agak secara tadwir contohnya, tapi kita nak ikut, tidak ada kemampuan. Jadi masa inilah hanya lebih kurang dalam 20 ataupun 29 hari, tetapi kalau kita puasa 29 tinggal 19 ataupun 20,
Itu saja peluang yang kita ada untuk menuju ke tahun hadapan. Jadi para ulama menyebut dan Rasulullah pun juga menyarankan kita yang dikatakan bulan melebihi ibadah daripada benda yang lain. Apa yang perlu kita jaga? Pertama ialah amalan-amalan yang kita buat digandakan. Saya nak beri maklum sedikitlah, berkongsi ilmu. Pertama, budaya yang kurang baik jangan kita amalkan. Di mana-mana masjid saya dijemput untuk berikan tazkirah di bulan Ramadan. Memang bila saya tanya imam dia, Bilal, Pak Nazir, minggu pertama full. Minggu kedua 3/4. Minggu ketiga 1/2. Minggu keempat 1/3. Kadang-kadang tak sampai pun. Jadi budaya itu silap. Macam kita tengok lawan bola, kita tengok suspendnya bila? Penal ke ataupun dari awal? Penalnya. Siapa lawan siapa? Jadi begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan terutama dalam Ramadan, kita pun di akhir. Maka bila kita dapat melakukan ibadah sepenuhnya, seboleh mungkin, kalau 30, jangan tinggal. Bukan setakat puasa, sembahyang tarawih. Yang saya kata sebut tadi, tahun depan kita tak tahu. Kita dapat lagi tidak. Hatta tahun ini pun kita tak tahu berapa hari kita dapat bertarawih, berpuasa. Jadi itu sebab kita diingatkan oleh para ulama, hatta Nabi SAW sendiri, supaya kita mengambil peluang yang Allah berikan. Umur kita sempat, kita doa itu kan, Rajab sempat habis. Kita cerita tentang sembahyang Isra Mi'raj sampai bulan Syaban, kita cerita tentang Nisfu Sa'ban, amalan-amalan kita diangkat, ya tak? Dan sampai kepada Ramadan, lagi hebat. Pertama sekali puasa. Tapi kita tengok kenapa di kalangan masyarakat kita yang beragama Islam masih ambil enteng, ambil mudah meninggalkan ibadah puasa. Saya bukan nak fikir macam mana, kau ni manusia ke apa? Yang dikatakan oleh Rasulullah, yang Allah juga sebut, bulan puasa ni pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan ni belenggu atau dirantai. Tapi kenapa ada di kalangan masyarakat Islam yang masih meninggalkan puasa, mengikut hawa nafsu? Jadi orang tanya, Ustaz, kata syaitan dirantai. Saya kata betul, tapi orang tu lah jadi syaitan. Telah terbiasa dengan 11 bulan. Jadi bulan yang akhir, bulan 12, kalau dalam Islam bulan Ramadan tu ialah bulan 9. Betul? Tak nak buat. Nak seru macam mana lagi? Nak ajak macam mana? Kita orang-orang yang beriman, tuan-tuan, puan-puan, memenuhi masjid-masjid, surau-surau, tempat musala. Kadang-kadang pejabat pun diadakan tempat sembahyang berjemaah. Tapi di kalangan mereka yang engkar dengan perintah Allah Ta'ala, tapi bab dunia kerja habis. Hujan pun pergi juga. Betul? Tengok orang pergi cari rezeki, orang pergi cari rezeki, pergi pejabat ke sekolah ke mana, hujan pun pergi. Sanggup bawa pakaian lain sepasang, pakai baju hujan, sampai pejabat tukar kerana dunia, nak cari rezeki. Tapi rezeki yang Allah janjikan, sure dapat, mesti kau dapat. Kau buat dengan berilmu, dengan ikhlas, ya, Allah bagi. Berdasar itulah
Ya, kita diingatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang kita pernah pelajari. Pertama sekali, Ramadan ini kita teruskan daripada bulan Rajab, Syaban, Ramadan tentang sembahyang. Perbaiki, bukan saya kata tuan-tuan tak baik, perbaiki, bertambah baik. Kalau umur kita makin bertambah bilangannya dan kematian itu makin hampir, maka sembahyang kita terbaik, insya-Allah. Kadang-kadang ada masjid nak glamour, AJK-nya jemput orang-orang yang luar, sedangkan imam kita ada, dia boleh bawa, walaupun dia baca ayat surah lazim, itu lebih mudah, ya tak? Kalau tersilap imam, orang belakang saja pun boleh tolong betul. Tapi kalau dibawa surah Kiamat, surah Sajadah, ya, itu dah hafal okey lah. Kalau dia tersilap, kita nak apa? Dengar je lah. Saya pernah jumpa satu imam sembahyang, imam saya, okey, surah Sabih saja, surah Allah. Dia dah boleh askal ladzi yu'ti ma law yatazakka wa la sawfa yu'tika rabbuka farzada. Alam jajid, dia sesat ke mana tu? Satu dua, diulang balik tu. Orang nak pergi kerja sembahyang subuh, ulang balik Bismillahirrahmanirrahim, Sabih isma rabbikal a'la. Kau rokok je lah, betul? Nak pula sekarang subuh lewat. Itu yang kata imam yang kurang ilmu. Itu surah yang kawan-kawan kita boleh betulkan, yang lain. Jadi kita betulkan sembahyang kita supaya makmum kita khusyuk, imam, ya, khusyuk. Walau ayat tu panjang ke pendek, tapi sekurang-kurangnya 3 ayat. Ada juga imam bawa sembahyang tarawih, saya dengar tak cukup 3 ayat. Yang sunat berapa ayat? 3. Lepas Fatihah, imam sunat baca surah sekurang-kurangnya 3 ayat. Kalau inna a'tayna, cukup tak? Cukup. Wal asri, cukup. Qul Allah, cukup. Qul a'udzu binas, semua hafal. Hati dia senang, cepat balik hari ini. Tapi kalau bawa surah panjang, kemudian kena pula surah Al-Baqarah, 1 ayat pun dah setengah muka. Jadi kalau kita sebagai imam ataupun membawa jemaah kita dengan cara yang baik, bacaan yang betul, makmum seronok. Apatah lagi kita nak didik anak-anak muda tu, dia akan kata, panjang juga malam ni, besok siapa imam? Ya, imam belum tadi, tak payahlah. Kan dah rugi dah. Patut jemaah kita penuh, tak kurang. Itu yang kedua. Puasa ini ialah Al-Quran yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah tentang Al-Quran. Sangat rugi orang yang tidak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ambil peluang, tuan. Bulan lepas pun saya dah sebut tentang Al-Quran, peluang. Walaupun di bulan lain kita tak berkesempatan, tapi bulan ini kita ambil peluang. Dan isteri ke, kalau kat masjid lepas tarawih ini lagi bagus. Terus tak banyak-banyak, seorang 1 muka. Tapi tuan-tuan yang pencen ni boleh lah, ya, seorang 3 muka, 4 muka. Tapi kalau yang letih, ada tugas, 1 muka seorang, sadakallah. Bukan nak kejar khatam tu, yang nak betul kebenarannya, makhrajnya, tajwidnya. Itu yang kita nak. Jadi saya ingatkan supaya Al-Quran. Yang ketiga, amalan yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, bersedekah. Walaupun RM1, RM2, pagi kita pagi-pagi datang terus masuk RM1, RM2 tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan terutamanya. Bila kita buat macam tu, bulan yang lain kita terbiasa. Kalau tak buat, kita rasa ada yang tak kena. Jadi kita buat. InsyaAllah bila panjang usia kita, maka kita mengamalkan benda yang baik. Baik. Keempat, Qiyamul Lail. Bermula daripada terbaik Isya sampailah besok pagi subuh, sebelum subuh kita berada dalam ibadah. Saya nak tegur satu lagi. Yang tuan-tuan ni okey, tahniah. Tapi orang yang belakang tu, bila dia balik,
Selepas imam habis sembahyang tarawih, dia rugi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk pada imam, dia boleh baca kitab tentang Fadilat Rajab, Syaban dan Ramadan. Itu ada hadis, tapi saya lupa matannya, yang menyebut barang siapa yang sembahyang ba'diyah Isya dah berjemaah, di sembahyang ba'diyah Isya 2 rakaat, lepas tu diikuti sembahyang sunat tarawih, tak kira 20 ataupun 8. Lepas tu dia sembahyang sunat witir 3 rakaat bersama imam dan berdoa. Imam bangun, baru dia bangun, maka seolah-olah dia qiyamul lail pada malam tu, daripada awal malam sampai ke subuh. Yang kita tahu sembahyang subuh berjemaah seperti sembahyang 1 malam berterusan. Sembahyang Isya berjemaah seolah separuh malam. Tapi dalam bulan Ramadan ganjarannya kalau kita buat 30 malam macam tuan-tuan puan-puan mendengar bacaan ayat-ayat Quran oleh imam, berapa banyak, berapa huruf, berapa ayat, berapa kalimah, berapa juzuk, itu semua Allah dah beri ganjaran kepada kita. Baik. Kemudian ini juga kadang-kadang orang yang masih ada ibu bapa lupa. Kita berbuat baik kepada ibu bapa, ambil tahu tentang kehidupan dia, makan minum dia. Ini bulan puasa ni, sepatutnya bulan Syaban itu kita dah siapkan sangunya. Betul, sangu tu apa? Duit nak buka apa, makanan-makanan yang patut. Kita jauh, kalau hari boleh balik tak apa. Jadi kita ambil berat tentang kebajikan ibu bapa. Besar ganjarannya. Kau bacalah Quran berapa juzuk, sembahyang tiap-tiap malam dan sebagainya, bersedekah. Tapi kalau ibu bapa kita abaikan, tak ada maknanya. Jadi itu yang saya boleh sampaikan tentang amalan yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan yang dah buat, tahniah. Kalau yang belum, silakan teruskan. Apa saya kata tadi, sembahyang berjemaah Isya 2 rakaat ba'diyah, jangan tinggal, ganjarannya hebat. Kemudian diikuti dengan tarawih. Katakan tuan-tuan letih nak buat 20, imam buat 20 kan, jadi kita boleh buat 8. Lepas tu kita duduk kat tepi tu, baca Quran ke zikir. Lepas tu sembahyang witir kita ikut, tak ada masalah. Tapi yang cantiknya kita ikutlah imam. Itu baik. Yang seterusnya, dalam kita melakukan ibadah puasa, semua orang tahu tak makan, tak minum dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan pahala puasa, itu yang banyak berlaku. Puasa ramai rajin, terutama orang wanita-wanita, perempuan rajin puasa, tapi aurat tak tutup, sembahyang lewat waktu, rugilah kan. Di samping itu, dia kena menjaga anggota-anggota supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ganjaran ataupun pahala puasa. Jadi kalau mereka itu berpuasa setakat tak makan tak minum, rugilah. Dan akhirnya tentang sembahyang tadi, tambahan-tambahan yang patut kita lakukan. Pertama, ibadah bersahur. Sebelum bersahur, kita ada masa sembahyang 2 rakaat, kita tahajud, berdoa. Kemudian sembahyang sebelum 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Kemudian sembahyang sunat rawatib yang tuan-tuan selalu amalkan. Dan yang akhir sekali, kita amalkan sembahyang tarawih, jangan tinggal. Katakan kita memang tak sempat,
Kurang-kurangnya kita berjemaah dengan isteri kita atau anak kita di rumah. Katakan anak tuan-tuan balik malam minggu kan, di malam Isnin kumpul ramai-ramai sembahyang di rumah. Sama ada kita jadi imam ataupun anak kita yang ada hafiz ke atau boleh bawa sembahyang, ajak dia jadi imam untuk melatih dia melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tapi sekali-sekala lah, jangan mentang-mentang Ustaz Aziz kata boleh sembahyang kat rumah, dia pun saya sembahyang kat rumah Ustaz, entah ya atau tidak. Jadi berdasar itulah ya, secara ringkas pun 20 minit dia. Jadi itu yang boleh sampaikan. Bulan puasa ni suara saya pun semacam Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham, puan-puan boleh ambil pengajaran ini supaya kita dapat beramal di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi salah silap saya mohon maaf di atas kekurangan, yang benar daripada Allah juga. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua.